Okey. Baik. Kita tengok perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey. So dalam tamadun India bukan satu kerajaan tetapi banyak kerajaan yang wujud dalam tamadun India dan masing-masing mewujudkan persaingan. Maknanya compete each other. Okey, untuk apa? Untuk luaskan kuasa masing-masing. Jadi perluasan kuasa. Apa itu perluasan kuasa, cikgu? Perluasan kuasa ini bermaksud usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja untuk menguasai dan memperluaskan pengaruh di sesebuah kawasan atau usaha untuk mengatasi pihak lain. Dan kalau kita lihat, okey, iaitu perluasan kuasa ini, okey, kalau kita lihat kerana apa perluasan kuasa itu dibuat? Kerana, okey, kita telah belajar tentang 5 faktor ini. Pertama tentang kekuatan ketenteraan. Yang kedua pasal dasar pemerintahan raja itu. Kalau raja itu nak luaskan kuasa, maka luaskan kuasa lah. Kalau dia tak nak luaskan kuasa, maka tidaklah berlaku perluasan kuasa. Yang ketiga, okey, sumber manusia. Yang mana, okey, kalau sumber manusia cukup, maka itu akan menjamin sesebuah kerajaan itu, okey, dapat meluaskan kuasa. Kemudian, diplomasi keagamaan. Kalau pemerintah yang bijak, dia bukan sahaja meluaskan kuasa melalui fizikal tetapi melalui agama. Dan satu lagi faktor perluasan kuasa ialah keuangan. Di mana perluasan kuasa, penjajahan ini perlu ada duit yang cukup. Tak ada duit memang susah untuk meluaskan kuasa. Jadi, perlunya ada keuangan yang cukup untuk pembiayaan. Jadi inilah dia 5 faktor yang kita telah tengok pada minggu lepas. So hari ini kita nak tengok bentuk perluasan kuasa. Baik, ingat bentuk perluasan kuasa ada 2. Okey, bentuk dia ada 2 iaitu perluasan secara fizikal dan juga satu lagi perluasan melalui keagamaan. So ada 2 bentuk. Ya, ada 2 bentuk. Baik, kita tengok yang fizikal dulu. Perluasan fizikal bermakna perluasan kuasa yang dilakukan oleh sebuah kerajaan dengan menguasai wilayah-wilayah lain. Itu secara fizikal. Okey, menguasai wilayah-wilayah lain, sebuah kerajaan mampu membentuk sebuah empire. Empire ni apabila mereka menguasai kerajaan-kerajaan lain yang banyak. Okey, contoh macam cikgu. Okey, cikgu kumpulkan kamu semua 22 orang, 23 orang, 22 orang ni. Okey, kita serang. Okey, okey, daerah dan kita serang Selangor. Kita dapat Selangor. Okey, jadi kita membentuk kerajaan. Okey, kerajaan kita iaitu kerajaan Cikgu Rafi. Kerajaan Cikgu Rafi. Kemudian kita serang pula Negeri Sembilan. Kita dapat Negeri Sembilan. Sekarang kita dah ada 2. Okey, kita dapat kuasai. Cikgu nak jadi raja kepada negeri apa? Okey, kerajaan negeri Selangor dan juga kerajaan Negeri Sembilan. Dua-duanya kita gabungkan. Kemudian gabungkan nanti tak ada kerajaan lain sama. okey, kita lah jadi kerajaan. Kita jadi kerajaan. Kemudian kita menjajah pula Pahang. Kita dapat conquer Pahang. Sekarang Tak baik tak kita menjajah. Kerajaan Cikgu Rafi telah menjadi 3 kawasan, telah menguasai 3 kerajaan. Kerajaan Selangor, Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Pahang telah duduk di bawah kerajaan Cikgu Rafi. Sekarang Cikgu Rafi telah membuat apa? Membuat empire. So apa maksud empire? Empire itu ialah gabungan kerajaan-kerajaan yang telah dikuasai. Faham? Itu empire. Ya, penjajahan Ashraf. Itu maksud empire. Apabila dapat menguasai lebih daripada satu kerajaan. Dapat kuasai kerajaan negeri Selangor, kerajaan negeri Sembilan, kerajaan negeri Pahang, kerajaan negeri Perak. Gabung semua di bawah empire Cikgu Rafi. Itu maksud empire. Okey. So melalui penjajahan. So
Okey, perluasan kuasa ini banyaknya perlu cikgu. Ya. Selain itu ya, perluasan kuasa ini dapat dilaksanakan apabila sesebuah kerajaan mengakui taklukannya dan akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang menang. Dan lebih berkuasa. Jadi, kalau cikgu dah conquer Selangor, cikgu dah conquer Negeri Sembilan, cikgu dah conquer Pahang, semua penduduk-penduduk ni semua kena apa? Kena patuh kepada peraturan Cikgu Rafi, iaitu semua penduduk kena bayar cukai. Contoh. Kan. Kalau cukai saya lari ya. Kalau tak nak, boleh Saya tak dihukum. akan bayar. Oh, hukum Boleh apa dihukum cikgu? ya. Biasanya apa dia? orang yang tak nak bayar cukai, bermakna dia boleh dihalau daripada negeri itu ataupun ditangkap dan juga dipenjarakan atau dijadikan hamba. Boleh. Hamba. Hamba boleh. Dan kalau tak nak juga boleh dihukum bunuh. Ya. Okey, tak. Boleh dihukum bunuh sebenarnya ya. Okay, memang betul ada dihukum bunuh. Jadi kerajaan yang menang akan menguasai kawasan-kawasan yang dia telah conquer, maka semua penduduk yang duduk dalam kawasan yang diconquer tu kena patuh, kena obey kepada peraturan yang dibuat oleh kerajaan yang menang tu. Itu cara dia. Okey. Jadi itulah dipanggil perluasan kuasa. Jadi dalam aspek ini, kekuatan ketenteraan dan disiplin pasukan tentera merupakan syarat yang paling penting. Kita ada tengokkan minggu lepas yang mana tentera-tentera tu telah pun menggunakan strategi untuk melemparkan kain tu kan. Kemudian berjaya menumbangkan dan mengalahkan pasukan tentera yang satu lagi tu. Ya. Itu Kena dipanggil bakar terus. kekuatan ketenteraan. Itu Bahubali. kekuatan ketenteraan. Baik. Selain itu, dasar yang diambil oleh seseorang raja menjadi faktor perluasan kuasa ini dilaksanakanlah. Di mana kalau raja tu dia nak conquer, so akan berlakulah perluasan kuasa. Dalam tamadun India, ini fakta paling penting. Dalam tamadun India, perluasan fizikal ini secara peperangan dia dapat disaksikan dalam perkembangan dinasti Nanda pada 345 sebelum Masihi hingga 321 sebelum Masihi. Kemudian dikuasai pula oleh dinasti Maurya. Maurya iaitu daripada 322 sebelum Masihi hingga 185 sebelum Masihi, dan dinasti Gupta. Gupta iaitu 320 Masihi hingga 550 Masihi. Ketiga-tiga dinasti ini merupakan pemerintahan yang telah mencapai tahap tinggi dalam perluasan kuasa ini. Maknanya tiga-tiga ini memang hebat. Gabungan kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahlah yang telah membolehkan ketiga-tiga dinasti ini membentuk sebuah empayar yang luas di India. Contohnya, ketika zaman dinasti Nanda, kita tengok Nanda, perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Sebab pasukan tentera zaman ini mempunyai 20,000 kavalri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Untuk pengetahuan kamu, apa itu kavalri, apa itu infanteri? Kavalri adalah tentera berkuda. Kavalri ialah tentera berkuda kat sini. Kavalri tentera berkuda. Tentera yang naik kuda. Infanteri adalah tentera-tentera berjalan kaki. Infanteri ialah tentera-tentera yang berjalan kaki. Cikgu? Ya. Sebenarnya dalam cerita Bahubali tu dia infanteri lah. Dia ramai yang infanteri dan ada juga yang kavalri. Dan ada juga tentera bergajah, maknanya tentera-tentera yang menggunakan gajah. Pun ada juga. Jadi, ada tiga ni. Bayangkanlah 200,000 pasukan tentera. 200,000 anggota tentera
Jadi Empire Nanda ni menganjur daripada wilayah Bengal, iaitu di atas ni, di sebelah timur, Bengal di sebelah sini, di sebelah sini, wilayah sebelah timur India, hingga ke Punjab di sebelah, di sebelah barat, serta wilayah Deccan sampai atas ni, sampai bawah ni. Pataliputra, Patna pada hari ini merupakan pusat empayar pemerintahan ini. Pusat pemerintahan empayar ini. Maknanya inilah dia empayar Nanda. Luas ni. Kita tengok macam kecil kan. Tapi sebenarnya dia sangat luas. Ya, dinasti Nanda. Itu dinasti yang pertama. Okay. So, kita lihat bahawa ini adalah bukti kepada kekuatan. Ya, kekuatan tentera-tentera dinasti Nanda. Kalau kita tengok kat sini kan, Pudravardhana sampailah ke hujung Teluk Cambir ni kan. Macam tak luas je cikgu. Baik, nak tak untuk kita tengok berapa luas sebenarnya kawasan tu sebenarnya? Okay. Jalan-jalan cikgu, jalan-jalan jom. Okay. Jadi kita nak tengok betul-betul luas ke cikgu? Macam kalau kita tengok dalam buku teks tu macam kecil je. Macam okay. Macam biasa-biasa je. Okay. Jadi kita lihat sekejap. Oh, ada pelajar yang tak dapat lagi link. Ada pelajar juga tak dapat link. Kesian dia. Okey, kejap cikgu bagi pada. Okey, baik. Okey, baik. So, kalau kita lihat, so ini cikgu bawakan kamu kepada, jom kita tengok. Ini dia. Okey. So, kita tengok sekarang ini di mana. Ya, iaitu kita tengok ini di kawasan pelabuhan. Okey. So, kita akan bergerak dan kita akan lihat ke negara India. Ini di mana cikgu? Ini di Singapura. Singapura ke? Okey, jom. Oh, di Guangzhou. Okey. So, kalau kita lihat, inilah dia negara India. Okey, kawasan yang dinyatakan tadi adalah daripada kawasan di Selat Benggala tepi ni. Okey, membawa naik ke atas. Okey, ke atas dan dia turun ke bawah di sini. Kamu tengok sini berapa jauh tu? 2,500 km. Okey. Dan dia menguasai bahagian atas ni, okey, sampai ke kawasan ini. So kawasan ini kepunyaan dinasti Nanda. Cikgu macam bantu you pula. Okey, dinasti Nanda memang sangat-sangat luas lah sebenarnya. Memang sangat-sangat luas dinasti Nanda tu, yang mana kalau kita lihat, okey, melibatkan kawasan yang panjangnya saja 2,000 km. Ya, 2,000 km. 2,000 kilometer. 2,000 km. So memang luas lah. Jadi itu Nanda. Okey, dinasti Nanda. Dan kalau kita lihat di sini, okey, kekuatan ketenteraan juga, okey, menjadi asas juga perluasan kuasa bagi dinasti seterusnya, iaitu dinasti Maurya. Maurya pun menggunakan kekuatan ketenteraan, especially ketika zaman Chandragupta Maurya. Ni dan juga Asoka. Ingat Chandragupta Maurya dengan Asoka ni siapa cikgu? Chandragupta Maurya dan juga Asoka ni adalah raja dia. Kedua-dua ini adalah raja dalam dinasti Maurya. Raja, kedua-dua tu raja. Dan kedua-dua pemerintah ini berjaya membentuk sebuah empayar yang luas meliputi wilayah Bengal di sebelah timur hingga Hindu Kush di sebelah barat. Mana tu cikgu? Ni dia. Lagi luas. Ya. Okay. Dan pusat pemerintahan juga terletak di Pataliputra. Okay. Usaha perluasan kuasa pada zaman Chandragupta Maurya sangat bergantung pada kekuatan ketenteraan. Tengok dia memiliki 9,000 tentera bergajah, 30,000 kavalri, iaitu 30,000 tentera-tentera berkuda. Oh, banyak dan
600,000 tentera pejalan kaki. Bayangkanlah, maknanya, uish, ini memang banyak gila lah. 9,000 tentera bergajah, 30,000 kavalri dan 600,000 infanteri. Sebab itu, dinasti Maurya telah menguasai hampir keseluruhan ni. Korang tengok ni ya. Okey, hampir keseluruhan ini, okey, sampai ke Sungai Indus dikuasai oleh Maurya. Ini Maurya memang paling besar lah. Memang besar. Hampir seluruh Maurya. Ya. kawasan itu dikuasai oleh Maurya. Baik. Kenapa dia ambil gajah? Kenapa tak ambil kuda? Baik. Bagus soalan ini. Baik. Gajah digunakan untuk membawa peralatan perang. Membawa peralatan. Kalau kuda, dia tak membawa barang. Dia tak mampu membawa barang yang berat. Tapi kalau gajah mampu membawa barang yang berat seperti meriam, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan perang yang lain. Sebab itu digunakan gajah. Okay. Baik. So, kalau kita lihat di sebelah ni, inilah dia patung. Ini patung ya. Patung seorang lelaki yang diberi nama Chandragupta Maurya. Lelaki ke cikgu tu? Ya, lelaki. Tengok macam perempuan je. Dia memang macam tu. Dia kalau lelaki yang handsome, dia akan nampak macam perempuan. Macam cikgu jugalah. Kalau cikgu bersihkan misai, kemudian janggut, kemudian berambut panjang ni, setiap orang cakap cikgu perempuan. Macam Kalau itulah. cikgu Kalau cikgu tak pakai tanjak tu. Ya. Dengan misai tak ada. Ya. Baru cikgu perempuan. Kan. Ya kan. Betul. Contoh kan. Contoh. Kan. Jadi gitu kan. Jadi kalau tak ada misai ni, tak ada janggut ni, dah macam perempuan. Jadi itu memang kalau juga Chandragupta Maurya pun macam tu jugalah. So Chandragupta tu dekat tamadun India ke? Ya, betul. Kita sekarang ni, kamu kena faham dinasti Maurya tu, iaitu Maurya ke, Nanda ke, ataupun juga Gupta ke, semua tiga-tiga dinasti ni dalam tamadun India. Dalam tamadun India. Boleh faham? Boleh cikgu. Baik. Itu maksud dia. Kamu jangan keliru dengan tamadun-tamadun ini. Tamadun itu adalah kemajuan. Kemajuan di kawasan itu. Syarab, ke kamu tak faham lagi tentang tamadun-tamadun ini, Syarab? Ke siapa lagi? Siapa yang tak faham? 50-50. 50-50. Siapa yang tak faham tentang tamadun daripada bermula tamadun Yunani, Rom, kemudian kamu tak faham tamadun tu apa sebenarnya? Kamu faham tak? Baik, faham ke tak faham? 50-50. Faham 50. InsyaAllah faham. Faham ke faham? Itulah. Okey, baik. Oleh kerana ramai macam blur-blur ni kan. Blur. Macam blur-blur je semua kan. Okey. Blur. Memang blur. Okey. Jadi tak apa. Kalau blur tu, okey, cikgu bagi penerangan yang mudah tentang Penerangan yang mudah. ya, penerangan yang mudah berkaitan dengan tamadun ni sebenarnya. Tamadun ni macam ni sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok tamadun ni sebenarnya, okey, ini whiteboard. Okey, cikgu akan lukis lah. Cikgu akan lukis. Okey, iaitu kalau kita lihat, okey, di Greece, okey, kita tahu di Greece. Ya. Kenapa cikgu buat macam ni? Okey, tahu lah. Ada. Baik, di Greece kita ada kerajaan apa? Kita ada kerajaan seperti kerajaan, kita ada kerajaan Athens. Kemudian kita ada kerajaan apa lagi? Kita ada kerajaan Korin, betul? Ya. Okey, ini adalah negara kota kan? Kemudian kita ada Sparta. Betul? Yang kita belajar, ya, Athens, Korin, Sparta. So, ini semua adalah kita katakan sebagai kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan
So kalau kita lihat Korin, Sparta Sparta. dan juga Athens. Dan kalau kita lihat ketiga-tiga ni kat mana? Dekat Greece ataupun juga dipanggil sebagai Yunani. Yunani. Jadi mereka ni lah yang bawa kemajuan. So semua ini dipanggil sebagai apa? Semua ini dipanggil sebagai satu peradaban dipanggil tamadun Yunani. Faham? Faham? Tamadun Yunani. Ini maksud tamadun Yunani. Okey. Begitu juga kalau kamu tengok macam sekarang ni kita belajar tentang apa? Okey, tentang apa, kalau yang macam Rom macam ni cikgu. Rom tu, okey, kita tahu itu adalah di Rom. Dan Rom tu dia ada kerajaan-kerajaan tetapi dia lebih fokus kepada seni bina, betul? Seni bina kan? Seni bina seperti Colosseum, Colosseum, kemudian juga apa lagi, iaitu Aqueduct, kan? Aqueduct. Baik, Pantheon. Ada sesiapa yang ada masalah tak untuk tak nampak tak? Ada siapa yang tak boleh nampak? Nampak. Pantheon. Cikgu, aqueduct tu kat mana? Aqueduct tu yang inilah, yang saliran air tu lah. Oh, Saliran air yang panjang tu. Rasanya Aqueduct. cikgu dah tunjuk. Tak tahu Amin lupa, ada ke tak masa tu. Jadi ini semua dipanggil sebagai tamadun. Iaitu tamadun apa? Iaitu tamadun Rom. Betul. Itu tamadun Rom. So yang sekarang ni kita belajar untuk bab yang ke-7 ini, kita belajar tentang apa yang berlaku di India. Iaitu ada India. kerajaan-kerajaan. Magadha. Magadha. Magadha, dan seterusnya daripada Magadha inilah baru wujudnya dinasti-dinasti seperti dinasti Nanda, kemudian juga dinasti Maurya. Dinasti Maurya, dan satu lagi iaitu dinasti Gupta. Dinasti Gupta. Baik. Untuk dinasti ini adalah pemerintahan kerajaan yang berasingan. Dinasti Nanda, kerajaan yang berbeza. Maurya, kerajaan yang berbeza. Kemudian juga Gupta, kerajaan yang berbeza. Dinasti Maurya inilah dia ada raja. Raja dia bernama Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. Dan juga seorang lagi Asoka. Itu nama raja dia. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu dinasti Maurya. So ini semua kat mana cikgu? Ini semua dipanggil sebagai tamadun India. Tamadun India. Boleh. So inilah dia maksud berkaitan dengan apa yang kita pelajari tentang tamadun-tamadun ni. Macam ni. Tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun India. Senang tak nak ingat kalau macam ni? Boleh lah. Kalau dia macam ni, dia senang nak ingat. Kita kata, macam ni rupanya tamadun-tamadun ni. Tak susah pun. Tak susah pun. Baik. InsyaAllah nanti kita akan buat lagi benda-benda macam ni. Kita akan buat lagi macam ni. Baik. So, kita akan teruskan balik dengan pembelajaran kita. Senang je. Cikgu, saya risaulah dah nak periksa macam tak cukup masa nak study. InsyaAllah. Betul. Kamu periksa bila? Bulan 1. Bulan 1. Jangan risau. Sepanjang bulan 12, insyaAllah kita akan buat banyak latihan. InsyaAllah kita akan buat banyak latihan. Jangan risau. Kita akan buat banyak latihan. Baik. Tak apa. Kita sambung lagi dengan dengan Chandragupta Maurya tadi. Baik. Selepas Chandragupta Maurya, Asoka pula. Baik. Mungkin kamu akan bertanya, cikgu,
Okay. Bulan 2, lagi bagus. Setelah memegang kuasa, Asoka berusaha menguasai kawasan-kawasan yang belum lagi ditakluki di bawah kekuasaan Maurya. Antara kawasan yang masih belum dikuasai termasuklah Kalinga. Kalinga tu di mana cikgu? Kalinga di kawasan bawah ni tau. Kalinga tu di bawah, di kawasan bawah ni. Ini Kalinga. Baik, untuk pengetahuan kamu, mungkin ada yang bertanya, cikgu, Asoka tu siapa? Asoka ni adalah cucu kepada Chandragupta Maurya. Cucu dia. Mula-mula Chandragupta Maurya. Kemudian bila Chandragupta Maurya mati, digantikan oleh anak dia iaitu Bindusara. Itu Bindusara, salah seorang raja juga. Okay. Kemudian apabila Bindusara laki. Apabila Chandragupta Maurya pergi ke Bindusara, kemudian bila Bindusara mati, ataupun meninggal dunia, maka Bindusara digantikan oleh anak dia lagi iaitu Asoka. Jadi so bermakna Asoka tu ialah cucu kepada Chandragupta Maurya. Ya. Asoka ialah cucu kepada Cikgu, Maurya Chandragupta. tu siapa? Nama Maurya. tempat dia kan? Maurya tu sebenarnya nama keluarga. Oh, Nama keluarga. Sebab Baik. itu dinasti Maurya maknanya dinasti keluarga Maurya. Keluarga Maurya itu siapa? Iaitu Chandragupta Maurya, Bindusara, Asoka. Itu semua adalah orang hidup keluarga. cikgu? Hah? Orang hidup Diorang hidup lah. Hidup. Hidup lah. Takkanlah mati. Kalau mati macam mana nak luaskan kuasa? Ya, apa dah kau. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini. Olah. Kalinga, okey, Asoka ni hebat tau. Dia nak luaskan kuasa. Tetapi apabila Kalinga berjaya dikuasai, okey, masalahnya Asoka ni menang dengan jumlah nyawa yang terkorban. Maknanya ramai yang mati, begitu ramai yang mati. Okey, seramai 150,000 orang. Okey, hilang harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh dalam peperangan tu. Jadi, keadaan ini telah menyebabkan Asoka sedih. Terbunuh cikgu. Kenapa dia terbunuh? Bukan terbunuh, ialah dalam peperangan kan? Terbunuh, dibunuh, Masa terbunuh. itu diorang peperangan dengan siapa? Peperangan dengan kawasan-kawasan lain, iaitu apabila Asoka daripada kerajaan di atas ini menyerang kawasan Kalinga ni. Bila dia menyerang kawasan Kalinga tu, okey, so berlakulah peperangan. Akhirnya dalam peperangan itu hampir 100,000 yang terbunuh di kedua-dua pihak. Di kedua-dua pihak di pihak Asoka pun dia ada yang terbunuh, di pihak lawan Kalinga pun ada yang terbunuh. Kenapa dia serang? Dia nak conquer kawasan ini. Dia nak conquer kawasan Kalinga ini. Sebab itu dia attack, dia serang. Dia nak jadikan tu kawasan dia, betul. Okay, nak jadikan itu kawasan dia. So dalam peperangan itu hampir 100,000 orang telah terbunuh. Telah terbunuh. Keadaan ini telah memberikan kesedaran. Asoka sedih. Okay, Asoka sedih kerana ramai yang terbunuh. Okay. So ada benda ini telah memberi kesedaran kepada Asoka. Sekarang siapa yang menjadi raja cikgu? Masa ni Asoka lah. Oh. Masa ni Asoka. Jadi pemerintahan Asoka ini berubah menjadi lebih toleran ataupun lebih bertolak ansur dan bertanggungjawab. Asoka kata apa? Lepas ni aku tak nak berperang lagi. Tapi still nak conquer. Nak conquer tapi tak nak berperang. Jadi caranya macam mana? Iaitu caranya Asoka telah menggunakan perluasan kuasa secara keagamaan. Nanti kita akan tengok. Nampak tak? Baik. Daripada muka surat ini, kita lihat nama-nama yang kamu kena kenal dalam dinasti Maurya seperti Chandragupta Maurya dan juga Asoka. Itu yang kamu kena ingat. Dan dalam perang Kalinga, ingat dalam perang Kalinga. Cikgu. Ya.
Yang dekat patung Chandragupta Maurya tu dia pegang apa tu? Dia pegang tab. Hah? Baik, dia pegang tab. Yang tepi tu. Bukan tab tu. Dia agak-agak boring kan, dia tengoklah layan Spotify ke apa semua. Baik. Baik, seterusnya. Lagi mau tanya kan, itu buku lah. Oh, manalah saya Itu tahu. buku dah, zaman tu mana Maksud ada tab. tepi tu, tepi buku tu apa? Itu kan dia punya, dia pegang hold, ada satu stand kat situ, dia pegang. Itu je. Okey. Apa dah korang ni, zaman tu mana ada tab. Apa dah kau ni. Cikgu yang kata. Kan? Yelah, korang pun cari. Logik-logik Saya lah tak sikit. percaya, saya macam pelik. Baik. Cari je. Okey, baik. Baik tahu. Kemudian, habis dinasti Maurya. Seterusnya, perluasan kuasa pada zaman Gupta. Zaman Gupta diterajui ataupun dipimpin oleh Chandragupta yang pertama. Yang memerintah antara 320 Masihi hingga 335 Masihi. Pataliputra turut dijadikan pusat pemerintahan. Ini Pataliputra pusat pemerintahan dinasti ini. Chandragupta I ini telah menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk memperluas kuasa hingga mampu menguasai kawasan yang luas. Menganjur daripada Punjab di sini. Punjab di sini. Sehinggalah ke Bengal di sini. Tapi kalau kita tengok, dinasti Gupta ni tak seluas dinasti Maurya tadi. Jadi kita kata dinasti Maurya tu yang paling luas. Dinasti Maurya paling luas ya. Punjab tu Punjabi kan? Iyalah, orang-orang daripada Punjab dipanggil Punjabi. Itu maksudnya. Orang-orang daripada Punjab dipanggil Punjabi. Okey. Baik. So inilah dia berkaitan dengan perluasan kuasa. Macam mana dinasti Gupta lebih kecil? Baik, bagus. Bagus soalan Wan Irfan tu. Macam mana dia boleh jadi lagi kecil, cikgu? Harus diingat. Dia macam ni. Kalau korang perasan, dinasti yang pertama iaitu dinasti Nanda. Betul? Selepas habis dinasti Nanda, terbentuk dinasti Maurya. Terbentuk dinasti Maurya. Tetapi kalau korang perasan, kedua-dua ini berlaku pada tahun sebelum Masihi. Perasan tak? Dan yang ini juga, dinasti Maurya adalah sebelum Masihi juga. Tetapi apabila dinasti Gupta. Dinasti Gupta, dia berlaku pada tahun Masihi. Maknanya apa? Maknanya, iaitu ada gap di tengah-tengah ni. Ada gap di tengah-tengah ni. Maksudnya apa? Selepas dinasti Maurya musnah. Habis. Jadi, kawasan negara India itu tidak ada apa-apa kerajaan. Tetapi lama kelamaan, beberapa ratus tahun kemudian, iaitu pada 320 Masihi. Selepas 300 tahun, 320 Masihi, barulah wujud semula dinasti Gupta. So dinasti Gupta ini telah terbentuk secara perlahan-lahan menjadi kawasan sebesar ini. So kamu kena faham bahawa dinasti Nanda, Maurya dan Gupta dia tidak ada connection each other. Tak ada. What is connection? Dia tidak ada hubungan. Dia bukannya bersambung. Lepas ni dinasti Nanda, keluarga dia sambung pula dinasti Maurya. Lepas tu dinasti Maurya, keluarga dia sambung dinasti Gupta. Tak. Dinasti Nanda saja. Faham dia Nanda saja. Tapi bila Nanda tu dah, ahli keluarga Nanda tu dah mati semua, maka terbentuklah kerajaan yang baharu pula, dinasti Maurya. Bila dinasti Maurya dah tamat, habis, ahli keluarga semua dah kalah, dah mati semua. Jadi selepas itu, barulah naik pula dinasti yang baru. So setiap dinasti ada dia punya kawasan perluasan kuasa dia sendiri. Dia terpaksa bina balik Setiap dinasti kena bina balik, kena jajah semula. Jajah semula kawasan-kawasan. Sebab itu kalau kita lihat, kenapa kamu tanya kan, kenapa dinasti Gupta ni kecil?
Okey, sebenarnya dinasti Gupta dengan dinasti Maurya tidak ada kena-mengena. Okey. Baik. Soalan tanya, cikgu, apakah faktor perluasan kuasa tamadun India? Faktor perluasan kuasa, kamu kena lihat yang 5 tadi. Faktor perluasan kuasa itulah dia yang 5 tadi, Zaman. Apa dah kau ni? Okey, iaitu yang apa? Kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan, kemudian keuangan. Itulah dia yang 5 tu. Cikgu, Ya, sekarang masih ada peperangan yang lagi ke? ada Bila nak berhenti peperangan? peperangan sukar untuk berhenti sebenarnya selagi ada keinginan untuk kuasai negara lain, selagi itulah adanya perluasan kuasa dan Nasib baik peperangan. negara kita tak ada peperangan. Alhamdulillah negara kita tidak ada peperangan. Okey, alhamdulillah. Kalau ada peperangan saya pindah. Nak pindah mana, Min? Saya duduk dekat bulan. Dekat bulan tak sesuai, Min. Kalau tengok buku kau, Min, kau boleh tinggal dekat dalam buah nenas. Boleh join SpongeBob dalam laut. Okey. Rasanya boleh lah tu. Okey, so tinggal dalam buah denas. Yes. Okey, dekat dalam laut tu. Tu Itu boleh lah tu. SpongeBob mana boleh saya cikgu. Boleh, tak ada masalah. Cikgu rasanya kamu ni boleh lagi ni. Okey. So, okey. Baik, itu berkaitan dengan okey, baik. So, kamu kena lihat inilah dia. Ingat 3 dinasti, iaitu dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Okey. Dan satu lagi perluasan kuasa yang kita tengok, iaitu ini semua perluasan kuasa secara fizikal. Tetapi yang kedua ni secara keagamaan. Maknanya perluasan kuasa yang kedua dengan gunakan kaedah agama dan kemanusiaan. Memang berbeza daripada fizikal, kerana kaedah ini tidak bergantung pada sempadan wilayah yang tetap. Dia tak bergantung pada border. Dia boleh meluas secara tanpa sempadan. Jadi penekanan kepada aspek keagamaan ini membolehkan nama satu-satunya yang menggunakan antara dinasti Maurya, antara dinasti yang menggunakan kaedah keagamaan ialah dinasti Maurya, terutamanya pada zaman Asoka. Asoka ni begitu dikenali di serata dunia, di mana kita tahu selepas perang Kalinga tu kan, kita baca tadi kan, perang Kalinga menyebabkan Asoka dia rasa macam bersalah sebab terlalu ramai yang terbunuh, 100,000 orang terbunuh. Maka dia rasa sedih, maka dia tidak mahu lagi menyerang ataupun melakukan penaklukan ketenteraan. Tapi Asoka buat apa? Kalau kita lihat selepas perang Kalinga, Asoka hentikan sebarang usaha perluasan secara fizikal. Dia hentikan, dia stop, tak nak lagi fizikal, tak nak lagi menyerang. Sebaliknya, menumpukan kepada pengembangan agama Buddha. Pengembangan agama Buddha. Harus diingat, agama Hindu, agama Buddha, kedua-duanya berasal dari negara India. Kedua-duanya berasal daripada negara India. So, bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan. Asoka ni hebat dia, peraturan, semua undang-undang dia dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada tiang batu yang diletakkan di kawasan strategik, yang tiang itu dikenali sebagai tiang Asoka. Ada tiang Asoka. Ini yang kamu tengok dalam, inilah dia. Ini dia yang kita tengok pada mula-mula dalam tamadun India tu kan. Iaitu kita tengok yang masa tu, yang ini kan. Ini dia. Tiang Asoka. Ini tiang Asoka ni. Dan di tiang ini, dekat sini ada catatan-catatan. Dekat sini ada catatan tentang penerangan tentang peraturan-peraturan. Tak boleh mencuri, tidak boleh. Kalau nak berniaga kena guna alat timbang.
Semua peraturan dan undang-undang ada di bawah tiang ini. Dan orang lalu lalang akan baca, oh okey, ini tak boleh, itu tak boleh. Tuition. Okey. So ini adalah Alisa kita tengah kata tuition. Alisa, ya, faham Alisa. Mak saya. Aduh. Okey, baik. So okey, baik. So itulah dia tiang Asoka. Okey, tiang Asoka. Dan kalau kita lihat di bawah naungan Asoka ni, semasa Asoka okey, agama Buddha telah mengalami perkembangan di mana agama Buddha tu daripada India telah bergerak, telah disebarkan ke Alexandria, ke Antioch, ke Athens, sampai ke Athens kemudian Bactria, kemudian Tarim Basin, kemudian ke Burma dan ke Sri Lanka. Dan akhirnya okey, agama Buddha sampai ke tanah Melayu, sampai ke Sumatera, Indonesia, sampai ke Thailand dan sampai ke China. Nampak tak ni? Misi penyebaran agama Buddha ke Sri Lanka okey, diketuai oleh Mahendra, sementara ke Asia Tenggara oleh Sona dan Uttara. Ke Asia Tenggara maknanya kawasan negara kita lah. Maknanya okey, agama Buddha telah sampai ke Malaysia, ke Sumatera melalui dua orang ini, Sona dan juga Uttara. Disebarkan agama Buddha. Okey, jadi itulah dia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Asoka telah menggunakan perluasan agama okey, untuk meluaskan kuasa. Perluasan dalam bentuk agama. Selain daripada agama Buddha, satu lagi iaitu ketika zaman Gupta. Zaman Gupta pula okey, memberi penekanan kepada penyebaran agama Hindu. Agama Hindu hingga agama ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sangat maju. Pemerintah Gupta menekankan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan, okey Akil, okey, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu. Baik, ini paling penting, iaitu Raja Samudragupta. Okay, Raja Samudragupta. Cikgu, Ya, Samudragupta tu siapa? raja. Raja pada zaman Gupta, dinasti Gupta. Raja dia. Raja Samudragupta ini amat meminati puisi-puisi okay, berbentuk keagamaan sehingga menyebabkan beliau dikenali sebagai Kavi Raja, iaitu raja penyair. Penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti ini membolehkan zaman Gupta juga dikenali sebagai zaman keemasan, the golden age, okay, dalam agama Hindu. Jadi Cikgu. so itulah dikatakan sebagai zaman Gupta atau zaman keemasan dalam agama Hindu. So bermakna dua agama yang meluaskan kuasa, iaitu agama Hindu dan juga agama Buddha. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, iaitu tahukah anda perluasan kuasa secara fizikal dan keagamaan ini telah memasyhurkan lagi tamadun India. Sungguh pun demikian, terdapat pelbagai aspek lain yang turut membolehkan tamadun India ni menjadi antara tamadun terunggul di dunia ketika itu. Antaranya iaitu buku Arthasastra. Buku Arthasastra ditulis oleh Kautilya yang berkaitan sistem pemerintahan dan ketenteraan zaman Maurya. Lukisan gua, yang kedua, lukisan gua di Ajanta dan Ellora menunjukkan kepentingan kesenian dalam tamadun India. Kemudian kepesatan perdagangan memasyhurkan. Maknanya apa yang memasyhurkan tu? Maksudnya masyhur itu maksudnya terkenal, famous. Telah memasyhurkan, maknanya telah
menjadikan tamadun India itu terkenal. Telah menjadikan tamadun India itu famous. Itu. Okey. Okey. So kalau kita lihat, okey, itu berkaitan dengan banyak lagi perkara-perkara lain yang telah memperkenalkan tamadun India seperti buku Arthasastra, lukisan gua di Ajanta dan Ellora, kepesatan perdagangan sama ada melalui laluan daratan ataupun laluan maritim menyebabkan tamadun India berkembang, dan juga penggunaan wang shilling emas ketika zaman Gupta menunjukkan kemewahan kerajaan itu. Mewah tu maknanya kaya kerajaan tamadun India ini. Baik. So itu berkaitan dengan perluasan kuasa yang telah dilakukan oleh tamadun India. Jadi tamadun India ini berjaya menunjukkan peningkatan melalui perluasan kuasa secara fizikal dan keagamaan yang mempengaruhi kesinambungan dan pemerintahan untuk jangka masa yang lama. Kematian dan kemusnahan yang besar kesan daripada perluasan kuasa secara fizikal ini menyebabkan pemerintah mengubah perluasan kuasa kepada penyebaran keagamaan. Baik. So, dengan itu kita pun telah tamat 7.1 iaitu tamadun India. Tamadun Cina nak masuk? Nanti dulu. Tamadun Cina kita akan masuk pada kelas seterusnya. Baik. So, inilah dia berkaitan dengan tamadun India. Baik. Ada soalan? Ada tak mana-mana bagi? Ya. Apa soalannya? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey. Tak ada, betul tak ada? Tak ada. Okey, yang lain-lain macam mana? Okey. Ukail, Salman. Akhir Razik ada soalan? Iskandar Zulkarnain? Tak ada Okey, baik. Rasanya tak ada. Okey, kalau tak ada, jom kita buat nota jom. Jom kita buat nota ringkas. Nota peta minda je, mind map je. So ambil kertas. Tak ada. Ambil kertas, ambil pen. Jangan cakap tak ada. Sekarang cikgu suruh kamu conteng kat muka kamu. Buat boleh? peta minda di muka kamu. Itu boleh. Tak payah. Pergi ambil kertas. Sikit je. Ya betul, sikit je. Betul kan? Sikit. Sikit je. Sikit je. Nanti tak boleh tambah. Okey, saya dah ada buku. Kalau ada buku lagi baik. Kalau ada buku lagi baik. Baik. So kita akan buat peta minda berkaitan dengan tamadun India. Okey. Baik, dah sedia semua? Cikgu pula sakit tekak ni. Okey. Dah Okey, so tamadun India. Okey, apa yang kita nak buat tentang tamadun India ini? Okey, iaitu kita akan buat fakta berkaitan dengan tamadun India. So kita akan gunakan whiteboard kat sini. Okey, baik. Okey, baik. So kita akan buat tamadun India. Jom kita buat tamadun India. Boleh nampak tak? Kalau tak boleh nampak, bagi tahu ya. Okey. Boleh nampak Baik. Baik, so tamadun India. So kalau kita lihat di sini iaitu yang pertama tentang iaitu latar belakang. Latar belakang maknanya background tamadun India ini. Background tamadun India ini kita boleh letak kat sini, dan latar belakang dia berkaitan dengan apa? Tentang detail tentang latar belakang dia iaitu berkaitan dengan yang pertama, iaitu kita boleh tulis terletak di lembah Ganges. Is lembah Ganges. Lembah Ganges, lembah sungai Ganges lah. Okay. Lembah maknanya lokasi dia. Terletak di lembah Ganges. Baik. Kemudian seterusnya kita boleh letakkan iaitu yang seterusnya. Kemudian kita
bergantung, bukan bergantung, tak perlulah bergantung. Kita boleh tulis iaitu seterusnya. Okey, muncul. Okey, kita buat kat bawah ni. Okey, muncul dua jenis kerajaan. Okey, dua jenis kerajaan iaitu yang pertama Janapada. Okey, dan satu lagi iaitu Mahajanapada. Okey, so ada dua iaitu Janapada dan juga Mahajanapada. Okey, so itu yang kita kena fahami. Okey, iaitu Janapada dan Mahajanapada. Baik, so apa itu Janapada dan Mahajanapada? Kita tahu Janapada ialah kerajaan kecil dan manakala Mahajanapada ialah kerajaan yang besar. Okey, maksudnya di sini iaitu Janapada ialah kerajaan kecil. Okey, manakala kita boleh buat di sini iaitu kerajaan kecil, manakala di sebelah ini kita buat Mahajanapada iaitu kerajaan besar. Maknanya gabungan kerajaan-kerajaan kecil tadi telah menjadi kerajaan yang besar. Okey. So ini latar belakang. Baik. So apa yang kita nak buat iaitu kita akan kotakkan dia begini dan kemudian kita akan kotakkan juga begini. Terletak di lembah sungai dia. Ya, betul. Betul. Memang betul Syahid. Okey, kenapa Mahajanapada iaitu dipanggil kerajaan besar? Kerana ada perkataan Maha. Ada perkataan Maha. Baik. So kita buat arrow. Okey, dan kemudian kita buat juga untuk tajuk utama Tamadun India ini dan kita akan buat seperti ini. Latar belakang. Baik. Kemudian kita tengok juga yang kedua. Okey, apa yang diceritakan iaitu yang kedua iaitu faktor perluasan kuasa. Faktor perluasan kuasa. Okey, baik. So kita akan tengok berkaitan dengan faktor perluasan kuasa pula. Okey. Baik. Faktor perluasan kuasa. So kita akan buat dia punya kotak dia juga begini. Dan kemudian kita turunkan dia begini. Dan kemudian kita akan tulis. Okey, faktor perluasan kuasa pertama iaitu kekuatan ketenteraan. Okey, itu yang pertama. Kemudian juga iaitu yang kedua. Okey, kita akan buat iaitu dasar pemerintahan. Okey, pemerintahan. Okey. Okey, dasar pemerintahan. Dan yang ketiga kita akan buat iaitu sumber manusia. Okey, sumber manusia. Kemudian yang keempat diplomasi keagamaan. Okey, keagamaan. Okey. Dan satu lagi kita nak lihat iaitu tentang faktor perluasan kuasa iaitu keuangan. So macam mana cikgu nak buat yang ni cikgu? Yang ini macam mana nak buat? Okey, yang ini macam ni. Kita akan buat begini. Kemudian kita akan juga buat begini. Okey, dan kemudian kita juga akan buat begini. Serta seterusnya kita akan buat begini. Okey, dan juga kita akan buat begini. So daripada situ kita akan buat arrow dia. Okey, kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi keagamaan dan juga keuangan. Okey, baik. So itu tentang faktor perluasan kuasa. Korang nampak tak ni? Cikgu besarkan sikit. Nampak? Kejap cikgu, kejap. Okey.
Dan kita akan buat seterusnya. Okey, iaitu kita buat di sini pula iaitu okey. Ini kita jarakkan sikitlah. Okey, baik. Okey, iaitu okey. Okay. So kita akan buat di sebelah kanan pula ni ya. Okey, iaitu di sebelah kanan ni kita akan buat bentuk perluasan perluasan kuasa. Okey, bentuk perluasan kuasa. So kalau kita lihat di sini bentuk perluasan kuasa. Okey, dan kita akan begini. Bentuk perluasan kuasa kena ingat ada dua iaitu secara fizikal. Okey. Kenapa Man? Saman? Dan juga secara keagamaan. Okey. Secara keagamaan. Okey, baik. Kita tengok dulu. Okey, daripada sudut fizikal. Okey, kita tahu iaitu yang paling penting iaitu saja letak reaction. Okey, baik. So, kita boleh mentionkan dekat sini secara fizikal dilakukan oleh 3 dinasti. Okey, dinasti. Okey, pertama dinasti Nanda. Kemudian juga yang seterusnya kita buat iaitu dinasti dinasti Maurya. Maurya, dan satu lagi kita buat iaitu dinasti Gupta. Okey, dinasti Gupta. Okey, mungkin dia agak sikit, tapi tak apa. Cikgu akan buat sikit. Okey, untuk dinasti Nanda, kita boleh mentionkan antara perkara-perkara yang penting tentang dinasti Nanda ini iaitu dia ada pasukan tentera. Itu yang kita kena mention tu. Berapa dia punya pasukan tentera? Dia ada 20,000 20,000 kavalri. Kavalri. Kemudian dia ada 200,000 200,000 infanteri dan juga ada 3,000 tentera bergajah. 3,000 tentera bergajah. Ini nanti cikgu tahu mungkin korang tak buat, buat macam mana pun, tapi tak apa. Kamu adjust lah. Sebab kamu saja ingat nota bila buat tak perlu cantik-cantik, tapi yang penting korang boleh baca. Jangan kau buat lepas tu kau sendiri tak boleh baca. Melampau lah tu. Sebab nota tu untuk kamu bukan untuk orang lain. Kena faham tu. Tapi cikgu kita boleh bagi adik. Bila masa kau nak bagi adik? Adik saya dah jenam cikgu. Adik kamu dah jenam? Tak. Tapi saya kena ajar dia sejarah sebab dia tak pandai sangat. Tak, dia macam ni je. Biar dia belajar sendiri. Biar dia belajar sendiri. Okey. Ya. Jangan berharap pada kamu sebenarnya. Okey, baik. Dinasti Maurya, dia ada kekuatan ketenteraan iaitu cikgu nanti saya. Okey, baik. Dinasti Maurya, tenteranya ramai. Iaitu seramai 9,000 orang, iaitu tentera bergajah. Kalau adik tanya kita, adik tanya bolehlah jawab. Tentera bergajah. 9,000 tentera bergajah, kemudian 30,000 kavalri dan seterusnya ada 600,000 600,000 infanteri. So kalau kita buat, kita akan panjangkan dia begini. Ini penting ni. So dan harus diingat, mentionkan nama-nama yang penting. Senang je tak tahu. Baik. Mentionkan nama penting iaitu ini bila, iaitu semasa zaman infanteri ni. Semasa zaman Chandragupta Maurya. Chandragupta
Maurya. So macam tu. Kemudian juga disusuli pula dengan tentera daripada siapa? Iaitu Asoka. Asoka, kamu buat gap sikit. Asoka, dia buat attack macam ni dalam perang Kalinga. Begitu. Supaya kamu jelas pembabitan dia dalam perang Kalinga. Begitu. Nampak tak? Oh, besar gila. Okay. So, okay. Baik, ada yang tak nampak ke ni? Nampak. Nampak Siapa kata tak nampak? Risau pula cikgu. Jangan Okey. merisau cikgu. Baik. Okey, baik. So, perang Kalinga dan satu lagi kita nak pergi kepada dinasti Gupta dan dinasti Gupta iaitu pemerintah dia. Tidak ada wujudan tentang ketenteraan tetapi pemerintah dia yang terkenal ialah Chandragupta I. Pemerintah dia kita buat kurunganlah. Chandragupta Gupta I. Begitu. Itu tentang iaitu tentang pemerintah dia. Chandragupta I. So ini adalah secara fizikal. So kita akan bulatkan dia. Iaitu kita buat macam ni. Fizikal. Kemudian kita akan buat yang pertama dinasti Nanda, kemudian dinasti Maurya serta juga dinasti Gupta kat sini. Baik, so kita akan linkkan dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. So ini bentuk perluasan kuasa dan dan kita boleh mentionkan dekat sini iaitu berkaitan dengan cavalry tu apa semua kita boleh buat kotakkan dia lah. Ini cavalry. Dan satu lagi kita buat untuk dinasti Maurya. Dan juga untuk dinasti Gupta kita buat begini. So ini tentang fizikal. Chandragupta tu nama raja. Ingat Chandragupta Maurya tu nama raja. Asoka tu nama raja. Chandragupta I tu pun nama raja. Nama raja Yang dinasti Gupta itu adalah nama empire. Nama empire. Cikgu kalikan kejap. Boleh alih ke kiri bagi dia nampak lebih sikit. Macam mana nak tahu? Senang je. Iaitu kalau nama tu macam nama orang, Chandragupta Maurya, Chandragupta Asoka, sudah tentulah nama orang. Kalau nama tu dinasti, bermula dengan dinasti. Dinasti itu maksudnya adalah pemerintahan oleh keluarga. Apa maksud dinasti? So cikgu mentionkan kat sini. Apa itu dinasti? Dinasti bermaksud pemerintahan oleh keluarga. So itu maksud dinasti. Baik. Nampak tak? So itu dia. Dinasti pemerintahan oleh keluarga. Contohnya apa? Contohnya kalau dinasti Maurya, maknanya diperintah oleh siapa? Diperintah oleh Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. Maurya. Kemudian diikuti oleh oleh Bindusara. Kemudian diikuti pula oleh Asoka. Macam itulah. Cikgu. Yes. Hari ni tak ada quiz ke? Tak adalah kot. Baik. Dan seterusnya kita lihat di sini iaitu bentuk perluasan kuasa yang terakhir iaitu keagamaan.
Baik, untuk keagamaan kita buat macam ni. Okey, keagamaan dilakukan oleh dua kerajaan iaitu semasa zaman Asoka. Kita buat kat bawah ni lah. Okey, semasa zaman Asoka. Okey, di sini Asoka. So kita tahu beliau telah pun buat apa? Apa yang beliau buat iaitu beliau telah menyebarkan agama. Okey, menyebarkan agama Buddha. Okey. Menyebarkan agama Buddha. Macam tu. Okey. Baik. Dan juga okey, apa lagi yang Asoka buat? Okey, iaitu peraturan. Okey, peraturan dan undang-undang. Okey, undang-undang ditulis di mana? Iaitu di tiang Asoka. Okey. So itu yang Asoka buat. Menyebarkan agama Buddha dan juga peraturan dan undang-undang ditulis pada tiang Asoka. So kita tengok macam ni. Baik. Dan juga seterusnya iaitu ketika zaman Gupta. Satu lagi iaitu zaman zaman Gupta, di mana zaman Gupta di sini iaitu kita tahu adanya iaitu penekanan ataupun kita kata penyebaran agama, penyebaran agama Hindu. Zaman Gupta, penyebaran agama Hindu. Dan juga kalau kita lihat satu lagi maklumat yang penting iaitu berkaitan dengan dia ada seorang raja dipanggil Raja Samudragupta. Ayah ke atau bapa? Yang mana Raja Samudragupta ni? Raja Samudragupta ni raja. Dia tak tahu sama ada ayah ke bapa ke, tak tahu. Tak ada maklumat tentang itu. Faham. Okey, baik. So Raja Samudragupta dikenali juga sebagai Kaviraja. Kenapa dia Kaviraja? Sebab dia ni yang dia bermaksud raja penyair. Dia suka syair. Sebab dia suka syair. Faham. Jadi itu dipanggil sebagai raja penyair. Okey, baik. Ini berkaitan dengan baik. So, apa yang kita nak buat sekarang ni iaitu kita akan bulatkan Gupta, kemudian kita akan bulatkan juga Asoka kat sini. Kemudian kita akan buat juga kotakkan dia di bawah ini, menyebarkan agama Buddha, dan juga satu lagi iaitu kita buat zaman Gupta, penyebaran agama Hindu dan Raja Samudragupta di sini. Baik. So dengan itu kita akan sambungkan keagamaan dengan Gupta dan juga keagamaan dengan Asoka. Alright. Siap untuk tamadun terlepas pula. Okey, iaitu siap untuk tamadun India. So that's tamadun India. Banyaknya. Yes. Macam, okey. Okey. Ini fakta-fakta yang penting yang kamu kena ingat. Fakta-fakta penting yang kamu kena ingat tentang tamadun India. So senang nak ingat. Sikit je nak kena tulis dia betul. Setengah jam je. Habis. Okey, latar belakang, faktor perluasan kuasa, bentuk perluasan kuasa. Dah siap. Semua berkaitan tamadun India. Faham, cikgu. Alright. Senang ingat kan? Senang nak ingat. Ya, betul. Okey. So begitu juga inilah yang akan kita buat semasa tamadun Cina nanti. Yes, Ashraf. Okey. So ini kita buat sama-sama. Ini kita buat sama-sama. Jadi kita dah nampak macam ni. Okey, dah senang. Okey, hopefully dengan cara ini kamu lebih senang nak ingat fakta. Alright? Okey.
So, cikgu rasa itu saja pada hari ini. Dah habis dah pukul 10.30. Okey, kita akan jumpa petang ini pada pukul 3 untuk kelas geografi. Okey? So, kita jumpa lagi guys. Take care. Okey, kejap lagi pukul 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, bye. Cikgu. Ya. Assalamualaikum. Kejap itu. Apa dia? Apa dia kemarin dah? Di tepi Gupta tu Raja apa dia cakap tu nama apa? Raja Samudra Gupta. Oh okey. Tak nampak ya? Ya tak. Saya nampak Sam sudah. Okey, baik. Cikgu asingkan kejap. Tak nampak. Dia dipanggil Raja Samudra Gupta. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Okey, bye. Okey, bye, my fan. Bye, cikgu. Okey, bye. Okey, bye, bye.